Baik, KPK satu agensi yang cukup sinonim bagi membantu mereka yang mengalami masalah kewangan dan juga sekiranya ada mengalami beban hutang yang berpanjangan, maka KPK sedia untuk memberikan bantuan dan juga kaunseling. Jadi hari ini sebenarnya untuk pengetahuan penonton semua merupakan ulang tahun yang ke-15 yang diraihkan oleh agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK, dan kita ingin melihat bagaimana AKPK terus memberikan bantuan dari segi kaunseling, dari segi pemudah cara dan sebagainya kepada mereka yang terbeban, khususnya ketika berhadapan dengan pandemik COVID-19. Sudah pasti ramai yang mengalami masalah kewangan. Jadi untuk lebih lanjut lagi, sungguh istimewa dan juga eksklusif kami bawakan di Selamat Pagi Malaysia, kita nak menghubungi ataupun bersama-sama dengan Ketua Jabatan Pengurusan Cawangan AKPK, iaitu Encik Mansur Ali pada waktu ini. Apa khabar Encik Mansur Ali? Khabar baik, terima kasih. Baik, terima kasih kerana bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Sekali lagi kami nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 hari ini AKPK, Encik Mansur. Ya. Itu kalau kita lihat 15 tahun juga sudah mempunyai banyak jasa dan juga peranan kepada masyarakat Malaysia, khususnya bagi mereka yang terbeban dalam isu kewangan. Namun apa yang kita nak berikan tumpuan pada waktu ini, sama-sama juga kita nak meraihkan ulang tahun yang ke-15 sehingga ke waktu ini, sejauh mana terus memberikan didikan dan juga kesedaran kepada masyarakat berkenaan dengan pentingnya menjaga kewangan dan pada masa sama mengurus kewangan itu sendiri. Encik Mansur. Terima kasih Redwin, terima kasih RTM, dan selamat pagi kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Ya, tahniah kepada AKPK lah kerana hari ini AKPK menyambut ulang tahun penubuhan ke-15. Sebenarnya Redwin, setiap kali AKPK menyambut ulang tahun, saya juga menyambut ulang tahun perkhidmatan saya di AKPK. Sebab saya telah bersama dengan AKPK semenjak awal penubuhan lagi. Wow. Jadi saya telah berkhidmat di AKPK selama 15 tahun jugalah. Jadi seperti mana kita maklum, fokus AKPK adalah kesejahteraan keuangan di kalangan rakyat Malaysia. Dan untuk itu AKPK memberikan 3 teras perkhidmatan, iaitu pendidikan keuangan untuk memupuk celik keuangan di kalangan rakyat Malaysia. Selain daripada itu, kita ada nasihat keuangan untuk mereka yang memerlukan perbincangan lanjut secara peribadi mengenai hal ehwal keuangan. Dan perkhidmatan kita yang ketiga, seperti mana Redwin maklumkan, adalah untuk menguruskan hutang piutang, bermakna mereka yang telah ada hutang tapi ada masalah untuk membayar balik hutang. Program ini akan membantu peminjam untuk mengurangkan pembayaran balik hutang masing-masing, dan pada masa tertentu ada kala pelanggan juga akan mendapat manfaat atas pengurangan faedah. Dan apa yang paling penting sekali, apabila pinjaman telah dibantu di restructure semula di bawah program ini, peminjam tidak akan lagi berhadapan dengan tindakan undang-undang. Bermakna peminjam-peminjam ini akan mempunyai minda yang tenang dan boleh menumpukan kepada aktiviti-aktiviti yang lebih produktif lah. Jadi sebenarnya selama 15 tahun banyak perubahan yang berlaku di AKPK, dan antara perubahan yang besar, kalau saya boleh sebut beberapa, nombor satu, pada tahun lepas, sebelum ini kan perkhidmatan di AKPK ditumpukan kepada individu sahaja. Bermakna kita punya pendidikan keuangan, financial advisory dan pengurusan hutang ditumpukan kepada individu. Walau bagaimanapun, pada tahun lepas mandat AKPK telah diperluaskan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Jadi kini AKPK menjadi platform sehenti untuk individu dan PKS. Selain daripada itu, dari segi penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan, untuk kebaikan pelanggan, banyak penambahbaikan yang telah dibuat oleh AKPK. Salah satu daripadanya ialah kita telah menjemput banyak lagi pemberi pinjaman untuk menyertai program pengurusan kredit. Kalau dulu Edwin, program pengurusan kredit di AKPK hanya ditumpukan kepada institusi keuangan saja ataupun bank. Tapi sepanjang 15 tahun kita telah berjaya memasukkan lain-lain pemberi pinjaman seperti PTPTN, Tekun,
koperasi buat masa ni kita ada koperasi ukhuwah yang menyertai kita. Selain daripada itu kita ada Co-op Bank pertama juga menyertai program AKPK. Dan dari segi pinjaman, banyak juga pinjaman-pinjaman yang telah kita pemudah cara untuk menyertai program pengurusan kredit. Contohnya kalau dulu pinjaman perumahan agak sukar untuk dibantu di dalam AKPK, tapi sekarang semua telah dipermudahkan dan kita telah dapat banyak sokongan daripada bank untuk menstruktur pinjaman-pinjaman ini. Selain daripada itu, kalau kita tengok dari segi proses, kalau dululah semasa saya awal menyertai AKPK, proses permohonan ni mungkin ambil masa lebih kurang sebulan. Tapi sekarang proses ini boleh disiapkan dalam masa lebih kurang 1 hingga 3 hari saja. Baik, jadi memang sesuailah kita berbicara bersama dengan Encik Mansor Ali juga kerana seawal penubuhannya Encik Mansor sudah pun berkhidmat di AKPK dan melihat bagaimana transformasi yang diadakan oleh AKPK sendiri dalam terus menyampaikan perkhidmatan kepada mereka yang memerlukan. Baik, Encik Mansor, kalau kita lihat sepanjang pandemik COVID-19 yang berlaku, sudah pasti ramai juga yang menghubungi AKPK bagi mereka yang kehilangan pekerjaan tetapi hutang masih perlu dibayar dan sebagainya. Bagaimana mengendalikan mereka yang cukup terkesan sepanjang pandemik ini? Baik, memang di AKPK kita maklum dan memang sekarang pun ada ramai pelanggan-pelanggan AKPK yang berhubung dengan AKPK disebabkan kehilangan pekerjaan ataupun kalau tidak disebabkan kehilangan pekerjaan, pendapatan berkurang. Mungkin dulu 2 orang bekerja, seorang hilang pekerjaan, jadi pendapatan tinggal 1. Sebab itu kalau kita tengok dari segi ini, itulah pentingnya pengurusan keuangan. Bermakna kalau sesuatu terjadi, kita masih ada keuangan sokongan yang dipanggil. Walau bagaimanapun Edwin, tak ada sesiapa dalam dunia ni ingin bermasalah. Tapi kalau memang sudah bermasalah, maka silalah datang ke AKPK untuk bantuan. Seperti mana saya maklumkan tadi, di AKPK ada program pengurusan kredit untuk membantu menstruktur semula pinjaman. Bermakna kalaulah pendapatan sekarang terkesan oleh COVID-19 dan ada masalah untuk membayar hutang, mungkin sekarang sudah mendapat notis rumah akan dilelong ataupun kereta akan ditarik ataupun pemungut hutang datang nak sita rumah. Jadi ini semua boleh dielakkan sekiranya pelanggan datang ke AKPK untuk mendapatkan bantuan. Iya. Jadi saya nasihat saya kepada mereka-mereka yang terkesan oleh COVID-19 ni, sekiranya ada masalah hutang, datanglah segera untuk bantuan. Bermakna jangan sampai rumah nak kena lelong esok baru nak datang ke AKPK. Jadi datang awal untuk bantuan supaya masalah boleh diselesaikan dan kita boleh mempunyai minda yang tenang daripada tarikh tersebut. Selain daripada itu Edwin, di AKPK juga kita ada satu perkhidmatan yang agak unik, dipanggil rangkaian sosial sinergi. Sosial sinergi ini dia menggabungkan semua agensi-agensi di Malaysia termasuk AKPK sebagai ahli, semua agensi di Malaysia yang memberi manfaat sosial kepada orang ramai. Baik. Jadi contohnya yang ada dekat dalam sinergi sosial ni adalah seperti Pekeso, kita juga ada Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita ada Giat Mara dan sebagainya. Jadi melalui rangkaian ni, mana-mana agensi boleh menghubungkan pelanggan kepada agensi yang lain mengikut kehendak mereka. Kita ambil contohlah kalau pelanggan yang hilang pekerjaan tadi. Okey. So bila dia datang ke AKPK, masalah hutang dia akan dibantu di AKPK. Tapi bagaimana dengan masalah pekerjaan baru? Masalah pekerjaan baru kita boleh hubungkan mereka ke Jabatan Tenaga Kerja. Di sana ada Job Malaysia yang boleh menghubungkan peserta ini kepada mana-mana agensi yang memberi pekerjaan. Ya. Selain daripada itu, kalaulah dah tak berminat untuk bekerja lagi, sekarang ingin memerlukan perniagaan, kita boleh salurkan mereka kepada Giat Mara untuk latihan kemahiran. Kita boleh salurkan mereka kepada MDEC contohnya untuk belajar berkenaan digital marketing. Jadi
dulunya orang ramai perlu pergi ke salah satu program ni untuk mendapatkan perkhidmatan daripada rangkaian sosial sinergi ni. Walau bagaimanapun untuk kebaikan orang ramai, untuk memudah cara, pada tahun lepas pada bulan Oktober kita telah membuat platform ini secara maya. Bermakna ianya dibuat secara video. Baik. Dan dia disertai oleh Job Malaysia, Perkeso, Giat Mara, MDEC, Tekun Malaysia, dan kita ada juga MIASA yang memberi bantuan sekiranya pelanggan mempunyai masalah kesihatan mental lah, ataupun distress ke dan sebagainya. Jadi sekarang apa yang pelanggan perlu buat adalah untuk mencapai video-video yang kita dah muat naik di dalam website, ada dalam YouTube terutamanya, cari saja Demi Esok Ayuh Bangkit. Program itulah nama programnya, dan pelanggan boleh menonton video untuk memilih perkhidmatan daripada mana-mana agensi ini. Di situ nanti kita akan sediakan satu platform untuk pelanggan mengisi sedikit maklumat, dan mereka akan dihubungi oleh mana-mana agensi yang mereka pilih. Jadi ini adalah satu platform yang AKPK sediakan kepada mereka yang terkesan oleh pandemik 19 supaya mereka boleh bangkit semula. Edwin. Baik, itu langkah yang sepatutnya diambil sekiranya mereka terbeban dengan masalah hutang dan kewangan, bukannya mengambil jalan pintas dengan membuat hutang ataupun pinjaman dengan along, ataupun mereka yang tidak menawarkan pinjaman tidak berlesen. Itu yang patut dielakkan. Baik, sedikit pesananlah Encik Mansor Ali menjelang perayaan ini. Ini juga perlu kita terus ingatkan untuk mengawal perbelanjaan untuk perayaan akan datang. Sedikit pesanannya, Cik Mansor. Okey, dia begini, COVID-19 ni memang banyak membawa norma baru kepada kita, sama ada baik ataupun tidak. Jadi dari segi perbelanjaan, Edwin, kalau kita tengok norma baru ni, adakah norma baru ni membuat kita mengurangkan perbelanjaan, ataupun norma baru ni menggalakkan kita untuk lebih berbelanja. Kan sebab mungkin sekarang untuk berbelanja lebih mudah, kita tidak perlu lagi ke pasar raya, hanya perlu membuat pesanan online saja. Jadi saya berpendapat semasa PKP ataupun untuk menjelang perayaan nanti, pengurusan kewangan itu penting. Dan antara tips yang saya boleh berikan di sini ialah sentiasa bezakan antara keperluan dan kehendak. Itu paling penting sekali, dan sediakan belanjawan supaya kita boleh tahu apa yang kita perlu beli, dan buatlah senarai, kan. Selain daripada tu, memandangkan dalam keadaan COVID-19 ni mungkin keadaan keuangan agak kurang menentu. Pastikan kita mempunyai simpanan, dan simpanan ni adalah penting terutama untuk masa kecemasan. Itu yang kita nak utamakan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Mansor Ali, Ketua Jabatan Pengurusan Cawangan AKPK. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-15 dari kami di RTM, khususnya kepada AKPK. Terima kasih Encik Mansor. Terima kasih Edwin, dan terima kasih kembali kepada RTM. Selamat ulang tahun kepada AKPK. Baik, terima kasih. Sama-sama juga kami ucapkan.